Salam sejahtera. Hina sahabat Nabi. Haram. Haram hina sahabat Nabi, kata Dr. Zulkifli tampil beri peringatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, tampil memberikan peringatan tegas berhubung isu penghinaan terhadap para sahabat Rasulullah yang sedang hangat diperkatakan di media sosial. Menerusi satu hantaran status di media sosial, Dr. Zulkifli menegaskan bahwa menghina sahabat Nabi merupakan perbuatan haram dan termasuk dalam dosa besar dalam Islam. Menghina sahabat Nabi ialah haram dan dosa besar. Mereka generasi terbaik, dipuji Allah. Mencaci mereka bererti menghina insan yang tegakkan Islam bersama Nabi, katanya dalam hantaran tersebut. Hantaran itu dipercayai dibuat susulan polemik melibatkan beberapa kenyataan ceramah politik yang tular dan didakwa menyentuh sejarah Islam, sejarah hidup para sahabat umat Rasulullah sebelum mereka memeluk Islam. Sebelum ini, beberapa pihak termasuk agamawan, ahli akademik, dan pemimpin politik tampil menegur kenyataan ahli parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, yang didakwa menggunakan naratif sensasi berkaitan sahabat Nabi ketika berceramah. Antara pihak yang turut menegur ialah Ketua Pemuda PAS Selangor, Mohamed Sukri Omar, serta Ketua Wanita Amanah Aiman Atira Al-Jundi, yang mengingatkan bahwa sejarah para sahabat perlu dibincangkan secara beradab, berhikmah dan berpandukan disiplin Islam, ilmu Islam. Dr. Zulkifli dalam hantaran itu turut memetik surah At-Taubah ayat 100 yang menjelaskan kedudukan mulia golongan sahabat di sisi Allah. Isu berkenan terus menjadi perdebatan di media sosial dengan ramai pengguna menggesa semua pihak lebih berhati-hati ketika membicarakan sejarah para sahabat Rasulullah agar tidak menimbulkan fitnah, kekeliruan atau penghinaan terhadap agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pemuda PAS Selangor semalam meminta supaya Nik Zawawi bertaubatlah. Sekian dulu, jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya dulu untuk perkenalkan kepada Anda. Ini ialah terapi imun Transfecta for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Imun badan yang lemah, imun badan yang bodoh, imun badan yang tidak seimbang, menyebabkan penyakit tidak sembuh daripada tubuh badan kita. Tetapi peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan juga imun badan yang bijaksana menyebabkan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Jawapan kepada segala masalah kesihatan yang ada dalam kehidupan kita ialah meningkatkan daya imun badan, menyeimbangkan daya imun badan, dan juga menjadikan imun badan kita yang bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Bagi Anda yang selama ini mencari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan, bagi Anda yang mencari jalan untuk mahu mendapatkan kesihatan yang optimum, cepat dapatkan terapi imun Transfecta for Life ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda semua bagi menyelesaikan masalah kesihatan Anda, bagi menyelesaikan masalah
pribadi Anda berkait dengan kesehatan. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Hubungi nomor telepon saya yang tertera. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana menonton channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Politik jangan sampai sentuh maruah sahabat Nabi, kata Sheikh Umar. Ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, digesa menarik balik kenyataan kontroversi berkaitan beberapa sahabat Rasulullah serta memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam. Naib Pengerusi DAP Johor, Sheikh Umar Bagharib Ali berkata, isu berkenan tidak boleh dipandang ringan kerana melibatkan sensitiviti agama dan kedudukan mulia para sahabat Nabi dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah. Menurut beliau, sebarang perbahasan berkaitan sejarah kehidupan para sahabat perlu dilakukan secara beradab, berhati-hati dan berpandukan riwayat sahih. Para sahabat Rasulullah mempunyai kedudukan yang tinggi dan dimuliakan. Justru sebarang perbahasan berkaitan kehidupan mereka perlu dilakukan secara beradab, berhati-hati dan bersandarkan riwayat sahih. Katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau berkata, kenyataan yang boleh menimbulkan persepsi penghinaan atau merendahkan martabat para sahabat lebih serius apabila datang daripada seorang tokoh agama dan ahli parlimen. Sebelum ini, Nik Zawawi dilaporkan mengeluarkan kenyataan dalam satu ceramah politik di Kuala Terengganu hujung minggu lalu yang menggambarkan sejarah hidup 4 sahabat utama Rasulullah sebelum memeluk Islam secara negatif. Antara kenyataan yang tular termasuk dakwaan bahawa Saidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang bapa ceti yang menindas orang miskin ketika zaman jahiliyah, manakala Saidina Umar Al-Khattab pula digambarkan sebagai lelaki zalim dan suka berzina sebelum menerima Islam. Sheikh Umar berkata permohonan maaf terbuka perlu dibuat kerana rakaman ceramah tersebut telah tersebar luas dan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Beliau turut menggesa pihak berkuasa agama menjalankan siasatan secara telus dan adil supaya isu berkenan berkaitan kesucian agama tidak dipolitikkan atau dipermainkan mana-mana pihak. Menurutnya, Islam mengajar umatnya supaya memuliakan para sahabat Rasulullah kerana merekalah generasi yang membawa, mempertahankan dan menyebarkan Islam sehingga sampai ke umat hari ini. Kebebasan berceramah dan berpolitik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengeluarkan kenyataan yang menyentuh sensitiviti akidah serta adab terhadap tokoh-tokoh agama Islam, katanya. Sekian dulu, tinggalkan komen Anda.